Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Pendidikan Islam tahun 5 bidang ibadah tayamum siri yang pertama. Marilah kita menadah tangan mengaminkan doa belajar. Mudah-mudahan kita faham topik pada hari ini seterusnya dapat dihayati dalam kehidupan seharian insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب زدني علما وارزقني فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Baiklah, untuk siri yang pertama ini, apakah objektif pembelajaran yang perlu dicapai? Di akhir pembelajaran, murid-murid dapat yang pertama menyatakan maksud tayamum, yang kedua menyatakan dalil nakli berkaitan dengan tayamum, yang ketiga menyenaraikan rukun-rukun tayamum, seterusnya menyenaraikan sunat-sunat tayamum, dan seterusnya menyenaraikan sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Baiklah, marilah sama-sama kita menekan butang langgan ataupun subscribe serta loceng notifikasi dari channel saya. Mudah-mudahan tidak terlepas daripada video-video pembelajaran yang terkini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Alhamdulillah, terima kasih atas sokongan anda. Kita teruskan dengan persoalan. Bayangkan kita ingin menunaikan solat fardu zuhur, katakan tiba-tiba tiada air. Apa yang perlu kita lakukan? Jawapannya ialah dengan bertayamum. Tayamum dapat menggantikan wuduk. Jadi tiada alasan untuk kita meninggalkan ibadah kerana Allah telah menghadiahkan hamba-Nya tayamum sebagai ganti kepada wuduk. Sebut mengenai tayamum, kita tak tahu apa itu tayamum. Jadi marilah kita masuk kepada pengertian tayamum. Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Tayamum ialah menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat yang tertentu. Baiklah, apabila kita menyebut mengenai tayamum, mestilah ingat menyapu debu tanah yang suci ke muka dan kedua-dua tangan hingga ke siku. Jangan tanya kaki nak kena tayamum ke? Tidak, kerana anggota tayamum dua sahaja, iaitu muka dan tangan hingga ke siku dengan niat, dan syarat-syarat yang tertentu. Baiklah, kita teruskan lagi. Dengan dalil nakli berkaitan dengan tayamum. Apakah itu dalil nakli? Dalil nakli ini ialah bukti atau nas daripada Al-Quran maupun hadis yang berkaitan dengan tayamum. Jadi untuk tayamum ini, dalil nakli adalah berdasarkan firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Yang bermaksud, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah debu yang bersih suci.
berdasarkan firman Allah mengenai tayamum ini dari surah Al-Ma'idah ayat 6, dapatlah disimpulkan bahawa apabila kita tidak memperoleh air, maka mestilah kita bertayamum bagi menggantikan wuduk, bagi membolehkan kita solat. Baiklah. Jadi, itu secara ringkasnya. Jadi, ayat daripada surah Al-Ma'idah ini, ayat 6 ini panjang lebar. Jadi, ini adalah sepotong daripada ayat tersebut. Baik, kita teruskan lagi dengan rukun tayamum. Rukun tayamum semuanya ada 4. Baiklah, kita pergi satu persatu. Yang pertama ialah niat. Niatnya mari sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitut tayammuma. Ulang balik. Nawaitut tayammuma listibahati fardis salati lillahi ta'ala. Nawaitut tayammuma listibahati fardis salati lillahi ta'ala. Saya pergi perlahan-lahan untuk kamu mudah ikut. Baiklah. Kita nak potong-potong bacaan tu pun tak ada masalah. Nawaitut tayammum listibahati fardis salati lillahi ta'ala. Tak ada masalah. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Kita tidak baca lafaznya yang dalam bahasa Arab ini pun tiada masalah. Kita baca niat yang dalam bahasa Melayu ni pun tiada masalah. Kita boleh baca yang bahasa Melayu sahaja. Kita ulang sekali lagi untuk kita faham. Sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan solat kerana Allah Ta'ala. Mestilah ingat ya. Jangan nak tayamum nanti baru nak buka buku, nak buka YouTube. Letak depan tu. Bolehlah juga tak ada masalah. Ingatlah sebab ringkas saja. Jadi niat inilah yang dapat membezakan sama ada kita buat itu kerana Allah ataupun kita buat sekadar suka-suka sahaja. Bila kita berniat ini akan memberikan kita pahala selain rukun tayamum itu sendiri ya. Yang kedua ialah menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka seperti yang ada dalam gambar. Yang ketiga ialah menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Seperti yang ada dalam gambar ini. Nanti kita akan pergi dengan lebih lanjut dalam siri yang kedua. Yang keempat ialah tertib. Mestilah mengikut urutan. Boleh tak kita dah baca niat, kita basuh tangan dulu lepas tu basuh muka? Tidak boleh. Kerana itulah yang keempat ini rukun tayamum tertib. Maksudnya kita mestilah ikut urutan bermula dengan niat. Kemudian yang kedua sapu debu tanah yang suci ke muka. Yang ketiga menyapu debu tanah suci ke kedua belah tangan hingga ke siku. Dan terakhir tertib. Baiklah. Apa itu tertib? Ikut urutan. Baik, kita teruskan lagi dengan sunat-sunat tayamum. Mari kita lihat. Kita buat dapat pahala. Pertama, membaca basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ialah menyapu muka dari atas ke bawah. Yang ketiga, itu pun sunat ya. Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Yang keempat, meregangkan jari ketika menepuk debu. Itu pun sunat seperti di dalam gambar. Menipiskan dan regangkan jari ketika tepuk debu. Kita buat dapat pahala. Yang kelima ialah mendahulukan anggota kanan. Dan yang keenam ialah menghadap kiblat semasa kita bertayamum.
Baiklah, yang ketujuh ialah membaca doa yang sama selepas berwuduk. Okey, kita boleh gunakan doa selepas wuduk itu untuk baca selepas tayamum. Okey, kita lihat apakah doa selepas wuduk itu yang boleh kita baca lepas sahaja kita tayamum. Inilah doanya. Okey, apabila kita baca, okey, apa yang berlaku? 8 pintu syurga dibuka bagi orang yang membaca doa selepas wuduk. Inilah hikmah, manfaat yang kita dapat. Daripada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwuduk dan menyempurnakan wuduknya kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas salihin. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu bagi Allah. Aku bersaksi bahawa Nabi Muhammad adalah hamba dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Nescaya akan dibukakan baginya 8 pintu syurga. Dia boleh masuk dari pintu mana sahaja yang dia mahukan. Subhanallah, besar manfaatnya. Hadis riwayat Tirmizi 55 dan hadis riwayat Muslim 234. Baiklah, bila kita dah tahu mengenai perkongsian ini, jadi saya sarankan janganlah kita lupa. Baiklah, kita pergi. Yang seterusnya ialah sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Okey, ada ralat sikit, tak ada huruf I sebenarnya. Baiklah, apakah sebab-sebab yang mengharuskan tayamum? Kita lihat. Yang pertama, tiada air setelah berusaha mencarinya. Okey, katakanlah kita mengembara di dalam hutan, kita tengok dah tak ada air dah, ataupun kita berada di padang pasir ataupun kemarau. Jadi, diharuskan tayamum. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi keperluan diri dan ternakan. Air itu cukup-cukup untuk diri dan ternakan, iaitu binatang yang dipelihara. Okey. Jadi apa yang boleh kita lakukan? Kita tayamum. Yang ketiga ialah jarak tempat yang ada air terlalu jauh. Berdasarkan Fiqh Hajj, Syafi'i menyatakan bahawa apabila seseorang itu berada dari tempat yang berair melebihi 2,5 km atau 2 km ataupun 2,500 meter, bolehlah bertayamum. Okey, tidak wajib untuk pergi ke tempat tersebut kerana menyusahkan. Jadi yang keempat ialah terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit. Bagaimana kita nak tahu sakit tu? Sakit tersebut, seseorang itu dikatakan bimbang terkena penyakit disebabkan terkena air. Okey, maka diharuskan untuk tayamum. Ataupun penyakitnya semakin bertambah ataupun akan lambat sembuh, ataupun doktor sarankan supaya tidak terkena air, maka takut membawa mudarat, diharuskan untuk tayamum. Dan musuh berdekatan dengan tempat air, ini satu kes yang lain. Katakanlah tidak jauh daripada air itu ataupun tempat yang berhampiran daripada air itu ada pula musuh yang ditakuti, maka diharuskan untuk tayamum. Yang kelima ialah cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan, maka diharuskan untuk kita tayamum. Ini gambar hiasan saja.
Okay, awak nampak adik Ipoh tu. Okay, selamat datang. Okay, saya ucapkan hai kepada orang Ipoh yang ada dalam video ini jika ada. Okay, dan Assalamualaikum. Moga semua sihat sejahtera. Okay, ini gambar edit saja ya. Dekat Malaysia tidak pernah lagi salji. Okay, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan kita diharuskan tayamum. Maka saya akan teruskan dengan siri yang kedua untuk cara-cara, syarat-syarat tayamum dan sebagainya. Jadi jangan lupa untuk lihat link yang ada di bawah. Okey, marilah kita lihat objektif pelajaran kita ini diharapkan tercapai. Dan seterusnya, terima kasih kerana menunggu hingga ke hujungnya. Sabar mendengar video ini untuk faham. Okay, terima kasih kerana menekan butang langgan, subscribe, loceng notifikasi dari channel saya. Kita berjumpa lagi dalam siri yang kedua insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu dari Allah dan lemah dan buruk itu dari diri saya sendiri.